Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, seluruh ahli dan kuasa surau, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, dan seterusnya muslimin dan muslimat, tetap Allah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih memanjangkan usia kita hingga kita masuk pada fasa yang kedua dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebelum masuk saja bulan Ramadan, bila tibanya bulan Rajab, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang satu doa, iaitulah Nabi suruh kita minta dalam bulan Rajab, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni fi Ramadan. Nabi ajar kita setiap kali bila tiba saja bulan Rajab, Nabi suruh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku masuk ke dalam bulan Ramadan. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang berdoa siang dan malam kepada Allah supaya dipanjangkan usianya masuk kepada bulan Ramadan. Tetapi ada di kalangan sahabat-sahabat kita langsung tak pernah berdoa kepada Allah, tak pernah minta kepada Allah bila bulan Rajab, bulan Sya'ban, tak pernah pun minta kepada Allah supaya dimasukkan dalam bulan Ramadan. Ada di kalangan sahabat kita yang berdoa siang dan malam supaya dipanjangkan usianya masuk dalam bulan Ramadan. Tetapi sayangnya Allah ambil nyawa mereka. Berbanding dengan manusia yang tak pernah pun berdoa kepada Allah, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni fi Ramadan. Tiba-tiba Allah panjangkan usia mereka masuk dalam bulan Ramadan. Pernah tak terdetik di hati kita setiap kali bila tiba Sya'ban, rasa takut di hati kita? Takut apa? Takut tak sempat masuk Ramadan. Tak pernah masuk. Sehingga orang-orang tanya, apa perasaan Encik dengan kedatangan Ramadan? Bagi saya besok. Bagi saya besok. Pasal apa besok? Sebab dia rasa dia kata macam tu aja. Ramadan mai ke Ramadan pi ke, tak apa. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang apabila Ramadan datang kepada dia, tiba-tiba Ramadan pergi meninggalkan dia, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tak mengampunkan dosa-dosanya, itulah dia, kata Rasulullah, manusia-manusia yang duduk dalam kecelakaan. Ramadan datang kepada dia, tiba-tiba Allah tak mengampunkan dosa-dosanya. Inilah di antaranya, kata Rasulullah, manusia yang duduk dalam kecelakaan, yang tak mendapat apa-apa faedah tentang kedatangan Ramadan. Sedangkan baginda Nabi SAW bersabda,
man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baru rasa seronok dengan kedatangan Ramadan saja, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tanya balik diri kita, adakah kita merasa gembira dengan kedatangan Ramadan ataupun tidak? Kalau kita duk rasa Ramadan ni main duk bawa beban kepada kita, itu bermaksud hati kita sedang sakit. Itulah dia hati-hati orang-orang yang munafik kepada Allah, yang tidak gembira dengan kedatangan Ramadan. Marilah Ramadan 80 kali pun dalam hidup dia tetap duduk macam tu. Dia duduk dalam keadaan tak untuk orang sentiasa. Sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang pertama dalam bulan Ramadan, malaikat berkata kepada manusia, tapi kita tak dengar. Apa kata malaikat? Malaikat kata, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah amal ibadahmu semata-mata kerana Allah, kerana bulan yang mulia ini datang kepada kamu. Dan malaikat pesan, wahai manusia-manusia yang selalu buat maksiat, maka dalam bulan Ramadan ini hentikanlah, kata malaikat. Sebab bulan yang kamu duduk sekarang ini adalah bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis daripada Salman radhiyallahu anhu menyatakan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perkara kebajikan dalam bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah wajib. Kita buat perkara-perkara kebajikan, kita buat amalan sunnah, maka pahalanya seperti kita melakukan ibadah yang wajib. Dan bagi orang yang melakukan ibadah yang wajib, maka kata Rasulullah, Allah gandakan pahalanya sebanyak 70 kali ganda. 70 kali ganda. Kita sembahyang sunat Qabliyah Aisyah, baru sama pahala dengan sembahyang Aisyah. Bila kita sembahyang Aisyah saja, maka pahala kita digandakan sebanyak 70 kali ganda. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita duduk dalam majlis tazkirah. Majlis tazkirah ni majlis apa? Majlis ilmu. Ilmu ni perkara yang sunat ke perkara yang wajib? Perkara yang wajib. Bila perkara yang wajib, kata Rasulullah, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba dia faham tentang satu perkara saja, kata Rasulullah, maka kata Rasulullah, lebih afdal dia daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Nabi kata, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba dia faham tentang satu perkara, maka kata Rasulullah, lebih afdal dia daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Cuba bayangkan, Nabi kata lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ni kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu adalah fardu ain, wajib, kali dengan 70. Duduk macam mana? 70 ribu. Tu dia. Esok dia akan esok tengok, hanya malam bila aku sembahyang tarawih sampai 70 ribu rakaat. Balik interest tengok buat sembahyang sunat, tengok 1000 rakaat menjadi pun. Ni Nabi kata duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba faham tentang satu perkara saja, kata Rasulullah, maka lebih afdal dia daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah solat, kesan terhadap iman dan nafsu. Kita kedok tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Apa maksud sembahyang?
sembahyang ni maksud dia adalah doa. Sembahyang pada bahasa ialah doa. Jadi mana kata kalau orang yang tak sembahyang, dia tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksud sembahyang adalah doa. Pada istilah syaraknya pula ialah himpunan beberapa perbuatan yang dimulakan, himpunan beberapa perbuatan dan juga perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam serta beberapa syarat yang tertentu. Ini maksud sembahyang. Dari segi bahasa ialah doa. Kalau orang tanya kita sembahyang ni maksud apa? Maksudnya doa. Sebab itulah kalau orang yang tak sembahyang, dia tak berdoa kepada Allah. Kesannya kepada iman apa dia? Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah kata apa? Allah berfirman, orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib dan mereka ia mendirikan sembahyang dan ia menginfakkan pada jalan Allah rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Mana kata Allah sebutlah dalam surah Al-Baqarah, kalau kita nak tengok orang yang beriman ataupun tidak, ialah berdasarkan kepada sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia masih lagi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, "Wa man tarku shalah muta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa, kata Rasulullah, meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka ia adalah kafir yang nyata. Kafir yang nyata. Sebab beza kita orang Islam dengan orang kafir, beza tak mana? Beza tak sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni pun satu perkara yang perlu kita belajar. Kena belajar. Setengah orang dia tiru-tiru. Sebab itulah bila kita pergi sembahyang di masjid di surau, kita tengok orang sembahyang macam-macam jenis. Macam-macam passion. Sedangkan baginda Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nabi kata, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita nak tengok Nabi sembahyang tak boleh lah. Jadi berdasarkan pada mana? Berdasarkan kepada para alim ulama, tutup guru yang ajak kita sembahyang. Masalahnya hari ini sebab kita tak belajar. Kita sembahyang sekadar tiru-tiru yang sembahyang. Sebab tu kita tengok orang sembahyang hari macam-macam. Ada yang sembahyang Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ni Allah Atromen. Ada yang sembahyang macam nak silap, Allah macam nak buka silap. Macam-macam jenis sembahyang. Kalau mereka duduk dalam tasyahud awal, duduk tahiyat awal, ni jari buat At-tahiyyatul mubarakatuh. Mai budak-budak tinggi pakcik ni buat lagu ni, aku nak buat lagi sekarang dia. Itu dia sembahyang tiru-tiru. Padahal kalau kita buka dalam kitab Hidayah Kesediaan, maka tuan guru kita sebut bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah, dalam hatinya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Baru angkat naik, sambil doa angkat naik, barulah kita kunci terus sampai innaka hamidum majid. Ni sat naik sat turun, sat naik sat turun. Lupa kata apa syarat. Ni sebab apa? Sebab tiru. Saya ingat guru saya pernah cerita, dulu ni banyak orang ustaz-ustaz pergi mengajar di Sabah dan Sarawak yang hidup Islam, orang asli di sana. Maka dia pakai kaedah tu, kaedah Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Maka dia pun nak ajak orang asli ni masuk Islam, nak ajak sembahyang. Maka dia kata ke orang-orang asli yang baru masuk Islam ni, dia kata, hari ini saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan sekalian sembahyang. Maka dia kata, kamu ikut apa yang saya buat, kamu ikut. Perempuan asli kita boleh. Dia kata boleh. Sebelum tu dia apa? Dia kata sembahyang ni dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kemudian dia tanya dia, okey faham tak ni? Hak geng-geng hak makmum tadi kata, okey faham Ustaz. Okey, ikutlah apa yang saya buat, kamu ikut. Sembahyang ni nak berhenti kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Dia kata faham. Kemudian ustaz tadi pun takbir. Nak ajak sembahyang, semua pekat ikut. Imam takbir. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Tengah lu baca doa kita, cicak jatuh tempo. Bila cicak jatuh hati bau, yang tu imam ni kepiak. Kan? Hak makmum belakang tengok. Kepiak cicak tak keluar. Masuk dalam baju timah. Oh, timah ni pun lagi zakat. Cicak masuk dalam baju. Hak belakang. Hak belakang lagi zakat. Oh, dia punya kepiak. Tengok masuk langkai pula dah. Masuk langkai juga. Lagi kepiak lagi zakat. Kemudian tak tahu tak keluar cicak. Timah lari keluar ke tingkat surau. Muncul tingkat surau tu rendah. Maka makmum belakang pun lompat keluar ke tingkat. Duk kambing, duk imam, duk kerpiak, tak keluar lagi cicak. Maka hak belakang pun makmum duk ligan-ligan tu imam. Imam balik tingkat makmum. Imam kata, berhenti. Makmum pun balik belakang kata, berhenti. Bekat-bekat kata berhenti. Tak keluar lagi cicak tu, duk lumpuk lagi. Tiba-tiba di depan ada telaga. Imam lari terjun masuk dekat bom. Hak makmum pun ikut lari semua. Terjun masuk dalam telaga sama-sama. Bom, ramai. Ya. Kemudian tukar dia tengok hantu dalam telaga. Lepas tu imam ni, ustaz tadi dia tanya, oh dia nak mati sembahyang. Tadi dia abang sembahyang ni dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maka dia pun bagi imam ni pun bagilah salam dalam telaga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian makmum tanya untuk imam, Ustaz, tak ada kau sembahyang hak ringan sikit? Dari tadi baru satu waktu Ustaz sembahyang nak kena lompat tingkap, nak kena lari, nak kena terjun dalam telaga. Ustaz bayangkan kalau kena waktu subuh macam mana? Mampu kita sejuk. Nak kena terjun dalam telaga, nak kena berhenti bagi salam dalam telaga. Inilah akibat kalau jenis kita buat amal ibadah hanya sekadar tiru-tiru saja. Sebab itulah kata ulama, kita wajib kena menuntut ilmu fardu ain. Selagi mana ilmu fardu ain tak selesai dalam diri kita. Apa dia ilmu fardu ain tersebut? Iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kalau tiga benda ni tak selesai lagi dalam hidup kita, maka kata ulama, tiba-tiba ada pengajian agama dekat dengan tempat kita, tiba-tiba kita tak main ngaji, kata ulama, maka hukumnya kata ulama, walaupun kita duduk di rumah, kita sembahyang, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita pergi haji dan sebagainya, tapi oleh kerana fardu ain kita belum selesai, maka kata ulama, hukumnya ialah sedang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia tak kenal. Dalam bab sembahyang pun tak selesai lagi. Dalam bab sembahyang ni apa dia yang perlu kita jaga? Yang pertama sekali aurat kita, terutamanya kita orang lelaki. Selalu saya bayar di masjid dan surau kuliah-kuliah, saya selalu bayar. Apa dia? Kita ni orang lelaki, bila pakai baju Melayu, kadang-kadang tak pakai kancing. Bila tak pakai kancing baju Melayu, kemudian belah dalam ni kita tak pakai pula baju panas ataupun singlet.
Kemudian bila kita semayang, kita pakai kain, kain pula bawah pada pusat. Bila kain bawah pada pusat, kancing kita tak pakai. Kemudian apabila setiap kali kita rokok, bila kita rokok terbuka dada kita, kemudian kain pula bawah pada pusat, maka ulama kata batal sembahyang kita. Bila batal sembahyang kita, maka samalah kita dengan orang yang tak sembahyang. Tak ada apa. Sebab itulah tazkirah dalam bulan Ramadan ini penting. Pasal apa penting? Sebab kita nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang tak pernah main ngaji. Kadang-kadang bila bulan Ramadan dia semangat nak pergi sembahyang, tapi bila pergi sembahyang kancing tak buat, kancing baju Melayu tak buat sebab tak ada. Kemudian pakai kain bawah pada pusat. Bila dia rokok saja, terbuka dada dia, bila kain bawah pada pusat, kata ulama, maka batal sembahyang. Dia balik semua bersyok. Oh, aku malam ni 20. Padahal tak limpah. Sebab aurat kita dikira daripada atas dengan tepi. Ni aurat kita. Buka kitab Hidayatul Sunnah, rujuk balik, tengok kita. Aurat kita dikira daripada tepi dengan di atas. Sebab itulah kalau kita sembahyang pakai kain. Kita sembahyang pakai kain, kemudian kita sembahyang atas pelenggang. Pelenggang tersebut papan dia pelenggang. Kita sembahyang tak pakai surat dalam. Kemudian ada bu pinuk mangkok tengok. Dia kata, "Lah, incredible." Batal tak sembahyang kita? Tak batal. Pasal apa tak batal? Sebab dia duduk belah bawah. Tak ni selalu kita kena banyak. Ni macam anak-anak muda. Kalau kita pergi sembahyang di supermarket, kita tengok ramai budak-budak muda sembahyang. Tapi bila kita tengok dia pun sembahyang pakai baju yang jenis kecil-kecil. Kan budak-budak luar ni syok pakai baju bagi nampak badan, bagi nampak badan yang sasar. Bila dia sembahyang saja, baju dia kecil. Kemudian bila dia rokok, dia sujud, terangkat belakang. Bila terangkat belakang, nampak getas pelok. Batal tak batal sembahyang dia? Batal. Batal sembahyang. Sama dia orang tak sembahyang. Macam itulah juga dengan kita ambil wudu. Ambil wudu ni kata para alim ulama, basuhan anggota wudu kita. Basuhan yang pertama, anggota wudu yang wajib. Apa dia? Muka, tangan, kepala dan kaki. Basuhan yang pertama, jangan angkat. Bila kita sapu muka kita ni, sapu jangan angkat tangan dulu. Biar sempurna dulu baru angkat. Ni setengah kita disapu tangan sikit, saya dipuh tengah tadi pula, saya di tengah tadi pula. Bila dia angkat tangan, dia letak balik. Ayat yang lekat di tangan kita tu dah jadi ayat apa? Ayat mustamar. Basuh bila 600 kali, 600 kali sekalipun, selagi basuhan yang pertama tak sempurna, tak sah wudu kita. Bila tak sah wudu, sembahyang kita okey tak? Selamat hari raya, maaf Zahid dah mati. Akhirat suruh kamu, ya Allah, aku sembahyang pasal apa? Masuk neraka ni. Pasal ni bab fardu ain tak selesai. Dia doa seronok. Doa hebat. Oh, sembahyang aku semalam 20 rakaat. Aku nak tahan setiap malam 20 rakaat. Tapi bila tengok balik, Allahu Akbar. Sebab itulah ulama kata, kalau kita duduk dalam keadaan menuntut ilmu Allah, tapi oleh kerana kita duduk buat kerja buat kita, ibadah kita masih lagi tak betul, maka ulama kata Allah masih lagi mengampunkan dosa-dosa kita. Tak apa buat bila mana buat, Allah masih mengampun lagi. Baca Fatihah, orang baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca siratal nabi. Siratal nabi. Kalau dia duduk dalam keadaan menuntut ilmu, tak apa, Allah masih lagi terima amal ibadah dia. Sebab itulah ulama sebut, bila kita duduk dalam majlis ilmu, ni malam ni kita duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba dalam masa 40 hari kita meninggal dunia. Dalam masa 40 hari itu kita tak ada penuntut ilmu, tiba-tiba kita mati. Matinya kita, kata ulama, masih lagi duduk dalam keadaan orang yang
menuntut ilmu. Ini hebat. Dalam masa 40 hari itu dia mati. Tiba-tiba dia masih lagi, kata ulama, duduk dalam keadaan orang yang menuntut ilmu. Tapi lepas 40 hari dia tak menuntut ilmu, lepas itu dia mati, dia tak dikira lagi orang yang menuntut ilmu. Ni lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Faham satu perkara yang Rasulullah kata, seolah-olah lebih afdal kamu sembahyang 1000 rakaat. Bukan buat bodoh tunggu. Sebab itulah kita tengok di Pondok Sungai Karangan, 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, Tuan Guru Haji Adnan, dia akan baca kitab pada jam 1 pagi. Pukul 1 pagi baru baca kitab sampai pukul berapa? Pukul 3 pagi. Pasal apa Tuan Guru buat macam tu? Supaya nak menghidupkan Ramadan. Kita kalau nak sembahyang sampai pukul 3 pagi bukan tak. 8 pagi pun terima baca lama sikit pun bunyilah hati lah. Dia buat lama kan. Selalu ada insan. Sehingga orang dia cari tempat sembahyang tarawih habis cepat. Dia tak surau ekspres. Tapi Tuan Guru kita buat bacaan kitab dia pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Kita saya 10 tak ada makan kitab di surau ataupun di Pondok Sungai Karangan. Tuan Guru akan baca kitab sampai pukul 3 pagi. Bila duduk dalam majlis ilmu, faham satu perkara yang Rasulullah kata, seolah-olah beribadah, seolah-olah lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Takkan duduk dalam majlis sampai pukul 1 pukul 3 sampai tak tahu ada tanpa. Macam kita duduk lah ni, takkan tak faham apa lagi saya sebut. Tak faham balik ya. Ya. Faham satu perkara aja lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sebab dengan majlis ilmu kita faham. Kita tahu dah sembahyang kita kena buat macam ni. Lebih-lebih lagi dalam fasa yang kedua dalam bulan Ramadan, iaitulah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya sebut, bila sampai fasa yang kedua, yang pertama sekali kena banyak melakukan sembahyang sunat taubat. Ni kita duduk dalam fasa keampunan daripada Allah, kena banyak-banyak buat sembahyang sunat taubat. Mengaku di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak buat dosa ya Allah. Mata aku selalu tak baca Quran ya Allah, tapi dia tengok benda-benda yang lawa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, telinga aku banyak buat dosa ya Allah, selalu duk dengar benda-benda yang tidak elok ya Allah. Mengaku di hadapan Allah akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau boleh menangis, dia mengeluarkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, mata orang yang tak pernah, mata yang tidak pernah dititiskan air mata, mata yang tak pernah menangis kerana takut kepada Allah, kata Rasulullah, mata inilah ataupun orang inilah yang masih lagi duduk dalam perangkap syaitan. Nabi kata, kalau mata orang itu tak pernah menangis kerana takutkan Allah, inilah dia, kata Rasulullah, manusia-manusia yang masih duduk dalam perangkap syaitan. Sebab itulah guru saya Syekh Zainal Asri disebut, bila kita menangis, bila air kita menangis, okay? Bila kita menangis keluar air mata, ambil air mata itu, sapu balik muka kita. Sapu balik muka kita. Bila kita menangis di hadapan Allah, ambil air mata, sapu muka kita. Sebab apa? Sebab dengan kita sapu air mata kita di wajah kita, akan melembutkan hati kita. Setengah orang dia tak menangis, jenis hati keras. Syaitan Allah tak neraka, tak rasa takut. Syaitan bak kubur, tak rasa takut. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang mati Allah sekalian, apabila kita meninggal dunia, selepas saja roh keluar daripada jasad kita,
maka roh akan datang menziarahi jasad ni waktu bila? Maka ulama sebut roh akan datang menziarahi jasad ketika jasad kita sedang dimandikan. Ni roh mai tengok mati dah. Allah Akbar. Roh mai tengok mati dah. Dan apabila orang tu mati jenazah kita waktu tu roh mai tengok. Bila roh mai tengok ada adik-beradik yang duk menangis. Kena pula kawan baik dia pula mai tengok dia mati. Maka roh yang tak beriman kepada Allah, dia akan kata kat kawan-kawan dia, bila hari ni baru nak bayar, hari tu tak pernah pun ajak aku main masjid. Hari ni baru main nak meratap menangis kat aku, dulu tak pernah ajak aku main ngaji pun. Dia maki aku habis balik dia. Muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang kita didik selama ini. Cuba kita bayangkan. Sebab ulama sebut di antara ciri-ciri anak yang soleh dan soleh, di antaranya ciri-ciri yang utama ialah sembahyang. Kita renung balik, yang mana satukah anak-anak kita yang akan memandikan jenazah kita? Cuba kita renung balik, anak-anak aku ni, dalam banyak-banyak anak aku hebat-hebat ni, mana satu yang akan memandikan jenazah? Muslimin muslimat mati Allah sekalian, setengah orang bila ayah dia meninggal, mak dia meninggal, hampir pun tak. Bukan kata hampir nak sembahyang kat mak ayah di atas masjid pun tak. Dia bawa di sokok. Orang yang mesti boleh tak? Tapi punya waktu ayah jawab dia tapi saya perokok ya pada Allah. Ciri-ciri anak yang soleh ialah sembahyang. Kalau baik kalau mana pun anak kita tiap-tiap bulan dia bagi duit kepada kita dan sebagainya, kalau tak sembahyang, dia masih lagi duduk dalam kategori anak-anak yang tak soleh. Nabi SAW bersabda, bila mati saja anak Adam, maka terputus habis segala amal-amal dia, kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Cuba kita bayangkan, kalau anak yang soleh, apabila dimandikan jenazah kita, bila dimandikan jenazah kita, bila dibasuh tangan kita, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau bakar tangan ayahku, ya Allah. Kerana ketika hidup, ya Allah, tangan inilah yang dia bawa rezeki bagi kat kami, ya Allah. Kemudian bila dia jurui kaki ayah, dia jurui kaki kita, sudah pasti anak yang soleh, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau bakar kaki ayahku, ya Allah. Kerana kaki inilah, ya Allah, yang selalu dia gunakan untuk mencari rezeki kepada kami sekeluarga, ya Allah. Bila dia jurui badan kita, untuk mandi badan kita, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah, ya Allah, Engkau bakar badan ayahku, ya Allah, dengan api neraka-Mu, ya Allah. Kerana ketika hidup dulu, ya Allah, badan inilah yang memelukku, ya Allah, dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Bila dia mandikan kepala kita, maka anak yang soleh akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau bakar kepala ayahku, ya Allah. Kerana kepala inilah yang ketika dahulu yang mengucup dahiku dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Bila dia mandikan pula jenazah ibu dia bagi anak yang soleh, bila dibasuh tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, janganlah kau bakar tangan ibuku, ya Allah. Kerana tangan inilah, ya Allah, yang selalu membelaiku ketika aku masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku,
Bila dia basuh pula kaki ibu dia, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah kau bakar kaki ayah, kaki ibuku, Ya Allah, dengan api neraka-Mu, Ya Allah. Kerana kaki inilah yang digunakan untuk membesarkan aku, Ya Allah. Pi ambil aku di sekolah, pi ambil aku di tempat tempat yang membawa aku ke sana kemari, Ya Allah. Bila dibasuh kepada jenazah ibu dia akan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah kau bakar dengan api neraka-Mu, Ya Allah, kepala ibuku, Ya Allah. Kerana waktu dulu dialah mengucuk aku, Ya Allah, dengan penuh kasih sayang, Ya Allah. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, bila seseorang manusia itu, bila dibawa saja ke tanah perkuburan, bila orang letak saja jenazah kita di tepi liang, maka pada ketika itu, kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun membuka hijab untuk mendengar suara-suara semut yang sedang berjalan di bawah belakang kita. Pada waktu itu Allah dah buka hijab kepada kita untuk mendengar suara-suara cacing. Pada waktu itu Allah sudah buka hijab kepada kita untuk mendengar suara-suara kalajengking yang duduk di dalam liang lahat, yang menanti kita untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Dengarlah waktu itu, Ya Allah. Dengarlah waktu itu apa yang sedang menanti kita di dalam kubur. Semuanya Allah dah buka hijab dah waktu itu. Tapi sayang, tak boleh lari dah waktu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh buat apa dah waktu itu. Dua waktu itu. Sehinggalah jenazah tersebut dimasukkan dalam liang. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, kalau kamu nak lihat orang yang beriman kembali menghadap Allah, ada 3 tanda, kata Rasulullah. Orang yang beriman, bila dia meninggal dunia, ada 3 tanda kita boleh lihat. Ni siapa sebut? Rasulullah sebut. Yang pertama, kata Rasulullah, ialah dahinya berpeluh. Ni orang yang beriman, kalau dia meninggal dunia, yang pertama kita tengok tanda dia, dahi dia berpeluh. Yang kedua, keluar air mata. Dan yang ketiga, bibir mulutnya kering. Ada 3 tanda ni, kata Rasulullah. Tak payah timbang. Inilah dia, kata Rasulullah, orang yang kembali menghadap Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduklah kubur seorang-seorang. Tidak ada makanan dan minuman pada ketika itu. Bila masuk saja dalam liang lahat, maka akan datang kepada kita 2 orang malaikat. Siapa dia malaikat itu? Ialah malaikat Munkar dan Nakir. Kita selalu duduk belajar kecil-kecil dulu. Orang tanya kita apakah tugas malaikat Munkar Nakir, kita sebut menyoal manusia dalam kubur. Saya rasa kalau cakap menyoal manusia dalam kubur tak ada masalah. Dia tanya kita, mana buka? Kita pun jawab, tak tahu malaikat. Okey, maka kita, okey, next, soalan nombor 2 pula. Dah kata soal. Tapi tugas sebenar malaikat Munkar dan Nakir bukanlah menyoal manusia semata-mata dalam kubur, tetapi tugas sebenar malaikat Munkar dan Nakir ialah menyeksa manusia di dalam kubur. Ni tugas dia sebenar. Pertama sekali, kata ulama, dia akan datang kepada jenazah di dalam kubur di hujung kepala jenazah. Dia mai nak tanya baru buka dah. Dia mai nak tibai tu pun. Bagi orang yang sembahyang, maka amalan sembahyang akan keluar di hujung kepala dan berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, wahai malaikat utusan Allah, jangan kau seksa manusia ini, kerana ketika hidup dia sembahyang cukup 5 waktu. Selamat. Tak boleh tiba di hujung kepala, di
bila nak tiba belah kanan. Bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka amalan berpuasa dalam bulan Ramadan akan berkata kepada malaikat munkar dan nakir, wahai malaikat utusan Allah, jangan kau seksa manusia ini, kerana ketika hidup dia berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan, kata Allah, kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah sebut mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Allah tak sebut sudah pasti jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Kita tengok hari ini ramai orang puasa. Ramai orang puasa, tapi ada yang puasa tapi sembahyang tak. Ada yang puasa tapi tak tutup aurat. Puasa tak saya pergi tengokkan bahasa Ramadan. Hak lelaki mes beli jualan apa buka bahasa pakai seluar pendek. Orang tanya mesti pakai seluar pendek, panas. Dia kata panas. Ni pakai seluar pendek kan? Tak tutup aurat. Aurat tak jaga dalam bulan Ramadan. Ni jenis kita orang lelaki pakai kain kadang-kadang keluar pada rumah, bawah pada besar. Cik, luar sembang je lah. Semalam pergi terawih. Baju tak pakai, kain bawah ada besar. Berdosa tak? Dosa. Sebab aurat kita di antara pusat dengan tutup. Ni orang lelaki. Tambah perempuan tengok kau bahasa-bahasa Ramadan yang pergi pakai baju t-shirt tangan pendek, pakai seluar jeans, pakai tudung 3 segi. Cik, relax. Cuba pergi kata ada, kau tak besar ni, macam cakap berbeza. Kau ni lah. Marah. Tapi aurat tak ada tu. Sebab itu Allah kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa bila kamu berpuasa. Syarat dia mesti jaga mata, mesti jaga lidah, mesti jaga telinga, mesti jaga tangan, mesti jaga aurat, mesti jaga sembahyang. Aku nak dapat la'allakum tattaqun. Kalau main puasa tapi duduk layan Hindustan, gila. Ada setengah orang siang ni dia jaga elok lidah dia, tak kata orang. Lepas buka puasa, kata orang masuk, oh tadi aku tengok anak palu ni macam mangkuk ayun tu, aku tengok dah. Dia duduk rasa siang ni tak boleh kata, malam boleh kata. Padahal siang malam sama apa dia jaga. Dia kata siang aja, dia kata orang ustaz. Siang malam pun sama. Muslimin dan muslimat dimati Allah sekalian, bila malaikat munkar dan nakir tak boleh pukul di sebelah kanan, dia main pula sebelah kiri nak pukul sebelah kiri. Bila nak pukul saja sebelah kiri, bagi orang yang mengeluarkan zakat, maka amalan mengeluarkan zakat berkata kepada malaikat munkar dan nakir, wahai malaikat utusan Allah, jangan kau seksa manusia ni, kerana ketika hidup dia mengeluarkan zakat. Tak boleh timbal belah kiri, timbal belah kaki pula. Bila nak pukul saja belah kaki, tiba-tiba keluar amalan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka amalan berbuat baik kepada kedua ibu bapa berkata kepada malaikat munkar dan nakir, wahai malaikat utusan Allah, jangan kau seksa manusia ini, kerana ketika hidup dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka ulama sebut, nak jadi anak yang derhaka, tak perlu pergi sepak mak ayah, tak perlu pergi tengking mak ayah, tak perlu pergi lupu kepala mak ayah. Maka sudah cukup, kata ulama, selepas sembahyang fardu, selepas sembahyang 5 waktu, dia tak menambah tangan kepada Allah, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah jatuh anak yang derhaka. Tanya balik diri kita, adakah kita berdoa kepada Allah? Sebab itulah Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, yang pertama, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa. Duduk dalam majlis ilmu lagi. Yang pertama, Allah ampun dosa kita, kata Rasulullah. Yang kedua, secara otomatik Allah ampunkan dosa mak dan ayah kita. Free. Tu tak mau duduk lagi dalam majlis ilmu. Dia jenis benda tak nampak dia jenis begitu. Cuma nampak keluar surau pergi cucuk di ATM, dapat seorang RM50. Bukan kedua banyak. RM5 pun masa besar lah. Esok mai penuh. Tapi jangan tak ATM satu-satu. Pergi jeruk-jeruk, dah RM5. Dia mai penuh. Tapi jenis tak nampak. Sebab itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha pada suatu hari termenung di depan rumah dia, termenung. Rasulullah tahu pasal Khadijah termenung. Siti Khadijah termenung sebab apa? Sebab harta-harta dia dulu banyak, barang kemas dia banyak, harta dia banyak, tapi dah habis digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba pada waktu malam, maka Nabi SAW mengajak Siti Khadijah pergi kepada satu bukit. Bila sampai di depan bukit, satu bukit yang besar, maka baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya ditukarkan bukit tersebut menjadi emas. Tiba-tiba takdirkan Allah, bukit tersebut jadi emas semua. Maka dia nampak bagaimana bukit tersebut sebab jadi emas. Maka Nabi SAW berkata kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah, aku tahu selama ini kau duduk termenung kerana terkenangkan harta-harta kamu yang telah kamu belanjakan pada jalan Allah. Sekarang kamu tengok bukit di hadapan kamu ini, Allah tukar menjadi emas. Sekarang kata Rasulullah, kamu ambillah bukit ini, kamu ambillah, cangkullah mana-mana pun emas yang ada pada bukit ini, untuk kamu buat istana kamu, untuk kamu buat jalan kamu, untuk kamu buat barang perhiasan pada diri kamu. Buatlah apa kamu nak buat. Tapi kata Rasulullah, ingat, di hari akhirat nanti kamu tidak akan dapat lagi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Khadijah pada waktu itu menangis terisak-isak di hadapan baginda Nabi SAW. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan kenalkan lagi harta-hartaku yang telah habis aku infakkan pada jalan Allah. Sesungguhnya aku nak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Begitulah juga bila kita duduk dalam bulan Ramadan ini, maka jangan kedekut untuk kita bersedekah pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Ni sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Setengah orang dia tak mau sedekah ni. Dia kata aku nak sedekah waktu 1 Syawal. Maka dia pun lagi. Dia kata aku 2 tahun ni nak bagi bulan Syawal. Nabi Ahmad dah sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan tak besar dah pahala dia. Dia tak tahu apa. Nampak kata kita ada banyak waktu 1 Syawal. Punya tak hati jinak tak ada apa. Cik tanya orang budak-budak, rumah ni bagi orang, saya tak apa, kecil bagi RM5. Nak lawan. Nabi kata sebaik-baik sedekah lah dalam bulan Ramadan. Pahala dia cukup besar. Muslimin dan muslimat Allah sekalian, orang yang tak semayang, di hari akhirat nanti Allah tukar wajahnya menjadi seekor babi. Maka bagi orang yang tak mau semayang, ada betul. Orang tak mau semayang ada betul. Ingat ada betul. Betulnya cukup clear kalau kita nak buat. Kalau tak larat sungguh dah semayang, rasa cukui je dah semayang. Tambah bulan Ramadan pula ada semayang tarawih. Dia kata aku hari bawa waktu umur sat ada, sat tak ada. Ada betul dia. Betul dia apa dia? Yang pertama kunci jam pukul 4 pagi. Kunci jam pukul 4 pagi. Kemudian jam bunyi kering Makin cuci muka, ambil yang semayang apa semua. Kemudian buat semayang sunat hajat. Habis semayang sunat hajat, berdoa kepada Allah. Kalau boleh teriak-teriak Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak dapat dah semayang, ya Allah. Saya tak nak
mampu ya Allah. Tapi tengok kilauan mah boleh. Aku pun ya Allah. Kilauan mah apa ni dia tunggunya. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak lawat nak sembahyang ya Allah. Lebih-lebih lagi ni bulan Ramadan ni. Ada sembahyang tarawih pula ya Allah. Lagi tak lawat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak lawat sembahyang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku gila. Minta bagi jadi gila. Sebab apa? Sebab orang gila tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang. Puasa apa? Minta Allah, ya Allah, aku tak nak sembahyang, aku tak nak puasa. Lah ni bagi jadi aku gila start daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Sebab satu cuba gila nak pergi raya, orang jangan orang layan. Tak. Tengok jauh itu orang gila kan. Kan? Sebab orang gila dia tak wajib sembahyang. Kalau dia sembahyang sah tak sah. Macam tu juga puasa. Kalau dia tak sembahyang berdosa tak berdosa. Orang gila tak berdosa sembahyang tak sembahyang. Sebab tu orang gila bila dia tengok kita dia gila. Pasal apa gila? Sebab esok dia akhirat esok dia tak kena tanya. Kita nak kena tanya banyak. Allah tanya pasal apa tak pergi mengaji, pasal apa hang tak jaga aurat hang, pasal apa hang sembahyang cak lewat. Pasal apa tak mai sembahyang berjemaah. Apa dia? Sebab itulah Nabi sebut melalui sembahyang, kata Rasulullah, kita boleh nilai diri kita sama ada diri kita ni munafik ataupun tidak. Rasulullah kata kita boleh tengok diri kita ni sama ada munafik ataupun tidak melalui sembahyang. Yang pertama kata Rasulullah, malasnya dia untuk solat Isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Kalau ada dua perkara ni, ada sifat munafik dalam diri. Ada dah. Malas untuk solat Isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Sembahyang Isya tadi okey, semua dah okey, clear. Ni tunggu subuh. Ni. Ada yang buat berlaku terjah tak bunyi ya. Awak esok nak jawab dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku dicincang oleh Allah tapi tak bunyi. Kalau dia jawab itu tak apa, dia berat esok. Ada setengah orang yang mai sembahyang subuh jemaah bulan Ramadan ni, tak apa, mai juga. Tak pernah mai. Buka-buka catatan amalan sembahyang dia, lo tak pernah pun sembahyang berjemaah, sembahyang subuh tak ada. Pasal apa yang Nabi suruh tekankan sangat sembahyang berjemaah Isya dan subuh ni? Sebab orang yang solat Isya berjemaah pahalanya seolah-olah beribadah separuh malam. Dan orang yang tunaikan solat subuh berjemaah pahalanya seolah-olah beribadah seluruh malam. Bila beribadah seluruh malam, pahala dia kali dengan 70. Dia dah berapa? 70 malam untuk satu malam dalam bulan Ramadan. Kita nak makin tengah malam, Allah. Nak makin buat tahajud tak ada, terkejut dia dah. Makin kecil dia, basuh-basuh kecil dia dah balik. Kau nak buat sembahyang sunat taubat tak ada. Lebih-lebih lagi sembahyang apa yang perlu kita buat? Ialah sembahyang qada kita. Ni qada balik sembahyang kita. Jangan duk balik buat sunat ya. Oh, kita mai Ramadan ni belum buat sunat. Tahajud buat, hak ni buat. Qada kita. Qada kita tak pula. Kena qada balik sembahyang kita. Apa bawa ni Syekh Faisal? Dia ceramah, saya jadi pengurusi majlis pada malam tu. Maka Syekh Faisal sebut, terutamanya untuk orang perempuan. Orang perempuan dia kena ingat balik darah yang keluar sebelum dia bersalin tu. Kata Syekh Faisal, darah yang keluar sebelum bersalin tu, dia kena semayang lagi pada waktu tu. Sat demai sikit. Darah tu kata Syekh Faisal, orang perempuan kena semayang lagi. Kena ingat balik berapa hari dia tinggal, maka dia kena qada balik semayang sampai hari dia beranak. Ni Syekh Faisal sebut. Kena qada balik. Kita pun macam tu lah. Kena qada balik semayang kita. Maka ulama sebut, kalau kita duk qada balik semayang kita, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita.
maka kata ulama, kita sudah lagi tak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah syarat taubat. Syarat taubat dosa-dosa besar ada 3. Yang pertama, kena berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Yang kedua, kena menyesal. Kena menyesal, ya Allah, aku menyesal semua, ya Allah, sebab tak semayang dulu. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah, sebab tak semayang subuh dulu, ya Allah. Bukanlah apa mana pun, ya Allah, 2 kali je rokok katmu, ya Allah. Tapi aku heran, ya Allah, aku boleh pergi rokok kat pokok getah. Kat 300-400 pokok aku boleh rokok, ya Allah. Kena menyesal tu. Sehingga orang boleh subuh 2 rakaat tak boleh nak rokok kat Allah. Tapi pergi rokok kat pokok getah boleh. Sampai 500 pokok sekali ada. Punya rokok itu. Ya. Taubat kepada Allah. Dan satu lagi syarat taubat, mesti berazam dalam hati. Berazam macam mana? Azam tak mau buat sampai bila-bila. Cukup 3 syarat ni, Allah Ta'ala terima taubat kita. Kemudian kita buat pula, kita buat pula dosa tersebut. Adakah taubat kita halaman terbatas? Tak terbatas. Kena taubat balik mahkamah. Nasi orang dia tak mau taubat, dia tak buat apa taubat dia nak. Saya buat boleh. Ini boleh itu. Sedangkan bila kita taubat satu-satu dosa, apabila kita dah bertaubat, maka taubat itu diterima oleh Allah. Kemudian bila kita buat balik perkara jahat tersebut, maka kita kena cepat-cepat bertaubat akan dosa yang kita buat. Jangan kita bertanggung. Kita kata, aku tak mau, sebab lepas ni aku nak buat pula. Jenis tu mana? Dia tak ikut bagi banyak, nak tak ikut. Kena mampu je lah tu. Hilang taubat. Ya. Muslimin dan muslimat yang berkati Allah sekalian, sesungguhnya sembahyang itu juga kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Kalau kita sembahyang mencuri pun kita buat, kata membujur lalu menintang sapu. Bujur lalu menintang sapu. Buat semua. Mata tak jaga, lidah tak jaga, telinga tak jaga, tangan tak jaga dan sebagainya, maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini eloklah, di samping kita bangun pada tengah malam, jangan lupa kita qada-qadakan sembahyang kita. Bila kita buat sembahyang qada, pahala sembahyang qada lebih besar daripada pahala sembahyang sunat. Ini kita kena faham. Sehingga orang dulu buat sunat, sebab pahala qada lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat. Qada balik sembahyang kita main. Sebab sembahyang qada ni dia tak semestinya. Kalau nak qada Isyak, kena tunggu Isyak. Tak. Pasal bila pun boleh buat. Cuma bila kita qada sembahyang subuh, ya, kita main sembahyang hari Jumaat, ya, kita nak qada subuh, ya, kita pun Allahu Akbar, mata pun angkat tangan, Allahumma hdini. Alih tengok, ni benar ni. Tak payahlah baca. Tak payah baca. Buat hal wajib sudah. Sebab manusia lah ni, banyak orang tak ada ilmu, dia kata. Dia tengok benda-benda ni, dia jadi mana ni? Ada setengah orang, dia tak pernah sembahyang subuh berjamaah pagi Jumaat. Dia tak pernah. Main-main begitu ada sujud syadah. Balik dia cerita habis itu kampung. Dia tak surau aku sesat lah kan. Dia tak ada pula sujud 3 kali dia tak. Ya, 3 kali dia tak 3 rakaat subuh. Dia kawan tak hati. Yang main mula Ramadan, dia main semangat sikit pun. Tu pun sebab setan semua kena hantar dia. Kalau tak hantar dia tak. Main-main pagi Jumaat tu kawan dah semangat kan. Nak mula pula dia tak mula pagi Jumaat atau berkat sikit je lah. Main-main tidur air. Ada sujud syadah bunyi. Balik cerita habis kat orang tu. Dia tak silap ada surau sesat ni. Ada lah subuh 3 rakaat. Sama orang maghrib pun dia dah. Ada. Tak ada sebab dia tak tahu, tak pernah belajar. Muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita manfaatkan bulan Ramadan yang berkat ini, dan mudah-mudahan Allah teruskan perjuangan kita sehingga ke akhir Ramadan insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah temukan dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah.